Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini kita konsep vlogging vlog. Jadi buat kita santai-santai hari ni daripada Sepang menuju ke Kuala Lumpur, Cili PJ dah saya nak pergi ni. Okey, mari kita cerita asal kereta ni lah. Ramai yang untuk peminat sekarang dengan Mazda RX-8 Jadi model kereta saya ni, saya recap balik model kereta ni tahun 2003. Asalnya auto 4 speed tapi telah convert ke manual 6 speed. Jadi kita cerita dulu kos penggunaan kereta ni lah. Kalau harga market tahun 2022 ni, tahun 2022 ni harga dah meningkat lah. Jadi tak sama harga. Kereta makin tua patutnya makin murah kan, tapi untuk model ni dia makin naik. Jadi pada tahun 2019 kereta yang harga 28 pun ada, 30 pun ada. Jadi sekarang harganya dah start 40 ke atas lah, 10,000 gitu. Untuk kondisi yang teruk pun masih lagi sekitar 38-40 lah. Dia makin naik lah. Jadi boleh dikatakan model ni boleh jadi model collectors lah. Sebab ramai orang cari kan. Okay. Jadi kalau nak cari tu, of course lah, cadangan saya memang cari yang manual berbanding auto. Okay. Sebabnya banyak. Sebab kita manual ni maintenance, harga permulaan tinggi tapi maintenance rendah. Kenapa maksud maintenance rendah tu? Sebab berdasarkan pengalaman dan lihat orang posting, auto ni banyak problem. Disebabkan banyaklah problem dia. Enjin dia cepat rosak. Enjin dia tak sama dengan enjin manual. Enjin dia 4 port. Lepas tu kuasa dia pun rendah, bawah 200 horsepower je. Lepas tu ECU kereta auto pun direndahkan kuasanya daripada manual, sebab nak protect engine rasanya lah kan. 30% kuasa kurang daripada versi manual, sebab dikawal oleh single ECU. Satu ECU dikawal semua sekali. Jadi kalau tekan nak convert ke manual untuk model RX-8 ni, dia kena convert segala-galanya. Wiring complete, wiring engine, kalau boleh wiring engine dengan wiring dalam, sebab meter dia untuk manual dia sampai RPM 10 Dia boleh rev. Jadi untuk rev, kalau auto dia punya limit sekitar 8,500 RPM ataupun 8,000 RPM. Ikut tak tahu lah, kadang-kadang 8,000 dia kan ikut paper 8,500, tapi kalau saya test sendiri tak sampai 8,000 pun. Sebab kereta ni saya pernah test kereta auto tuju dekat 8,000 tu dia cut off. Kalau manual boleh pergi 9,200 RPM lah, tapi tak pernah, jarang lah buat macam tu. Biasa kalau untuk RPM, kalau kita dah pandu kereta ni, kita tahu kat mana peak power dia, kita tak perlu tekan sampai habis pun sebenarnya. Peak power dia sampai situ je, kita tukar gear terus. Jadi gearbox manual untuk model ni saya rasa bermurah lah, dengan siap pedal semua. Tapi itulah dia, kalau convert manual dia kena beli sekali full set. Dia tak boleh macam convert gearbox je. Dia kena tukar engine, tukar ECU, wiring, cari pedal manual, gearbox manual. Lepas tu kena cari rear diff belakang untuk manual. Sebab rear diff manual ini datang dengan LSD. Jadi sebenarnya kereta ni kereta project sebenarnya. Previous owner ada 2 unit RX-8. Yang ni diprojectkan, dia buat apa ni, dia buat testing pakai engine 4 port tapi dekat engine manual, dekat wiring manual. Saya pun tak tahu time tu. Saya beli masalah murah kan. Rupanya engine kereta project. Tapi itulah dia, masa kat lintas Sepang sedap sebenarnya engine 4 port tu. Lama jugalah silent gen sebelum dia rosak.
Tapi itulah dia, enjin 4 port dia punya seal pula tak tahan. Water jacket, bukan water jacket lah, dia seal dia kat bahagian bawah tu, dia cepat leaking. Sekejap, kita banyak air. Macam mana saya nak potong, nampak tak mirror belah kanan dia? Nak potong. Bahaya follow lori ni sebab takut batu naik. Jadi kalau boleh jarakkan apa tu? Jarakkan apa dengan lori ni sebab batu belakang tu naik. Kena cermin boleh, kena radiator boleh. Kawan saya baru sahaja rosak kereta. Batu kena radiator terus rosak je dia. Over the time lah sebab laluan air dihalang dengan batu. Okay, kita sambung balik cerita nak pakai kereta ni lah kan. Itu dah cerita pasal katakan convert. Maintenance auto saya tak sure macam mana, tapi saya rasa sama je lah. Minyak depends lah. Rotary ni dia perlu petrol yang boleh menyejukkan enjin, sebab enjin dia operating sangat panas. Okay. Jadi cuba bayangkan ron apa yang minyak dia sejuk. Okay. Saya tunjukkan temperature kita saja ni. Jadi kalau nak bandingkan ron 97 operating lagi sejuk, jadi dia protect engine. Jadi sebab tu digalakkan sangat guna ron tinggi kalau running rotary ni, bukan sebab nak power, sebab dia sejuk, menyebabkan engine tu sejuk. Okay. Jadi saya tunjuk temperature kita ni yang tengah riding kita ni, Vietnam. Tinggi kan, 92 ni. Kita tak gerak tengah je, tapi sebenarnya running dalam enjin 92 darjah Celsius. Jadi sebabkan kereta ni kena jaga cooling lah. Tips pertama ialah apa benda yang berkaitan dengan cooling. Jadi pada saya pertama ialah petrol. RON 95 dia running panas sikit. Maksudnya kalau saya running 97 dekat sini, dia tak mungkin 92, dia mungkin rendah lagi lah kot. Mungkin 90, mungkin 89, mungkin 87. Dia akan running, jadi combustion dia menyebabkan enjin tu sejuk. Dan RON 97 meninggalkan deposit yang sedikit lah, jadi mudah lah enjin dah beroperasi pada tahap optimal. Sebab tu digalakkan menggunakan RON 97. Tapi saya guna 95 sebab saya buat daily kot, kita ni takkan dah 1 liter RM5 saya nak layan kan. Jadi saya offset dekat situ lah. Lepas tu cooling kan, kita nak bercerita pasal cooling system kita ni. Jaga air jangan karat. Jadi kalau nampak air tu berkarat, cari specialist dulu, settlekan masalah tu. Mungkin radiator, mungkin ada hose ke, tapi kena cuci lah karat tu, kena cari jalan cuci karat. Jangan ada karat dalam laluan air radiator tu. Dia boleh check. Kalau kita lepas lenjan, dia akan kita sejuk, buka radiator, kalau nampak benda tu berkarat dekat dalam tangki tu kat, kena selesaikanlah masalah tu. Sebab air berkarat menyebabkan cooling tak efisien. Jadi dia akan menyebabkan enjin rotary ni operate pada suhu tinggi. Jadi selesaikan masalah karat tu dulu. Okay. Selepas selesai masalah karat, air dah jernih, invest dekat beli coolant sistem original daripada Mazda. Dia panggil FL22 daripada Mazda. Pergi kat Mazda Service Center ke, pergi kat apa ni, dekat spare part, cakap saya nak coolant Mazda FL22 original Mazda, sebab dia dah campur dengan air siap-siap. Jadi bawa coolant tu pergi kat bengkel yang apa tu, bengkel kereta anda yang dah biasa, cakap wang flush, wang, lepas tu pakai coolant Mazda tu full. Itu selepas katakan karat dah siap lah.
Jadi coolant yang bagus menyebabkan enjin rotary ni beroperasi pada tahap optimal. Yang penting cooling system. Kalau dia sentiasa berjalan macam ni pun, dia operate pada 100 darjah Celsius, tu something wrong lah tu. Tak sepatutnya lah. 100 tu boleh, tapi dalam jam, tu boleh. Okay, selepas tu apa lagi? Kalau cerita pasal cooling ni banyak bahagian dia. Satu ialah air lah kan. Kedua ialah kipas radiator tu ada dua tau. Jadi nak beli motor kipas tu boleh tahan juga, mahal dia punya harga dia. Jadi kalau boleh cari Half-Cut. Kalau pergi Half-Cut Research, cakap saya nak motor kipas radiator, ada dua tu kiri kanan tu. Beli dua-dua tu buat spare part. Jadi kalau nak tahu macam mana kipas tu tak berfungsi, senang je. Kalau kita idle atau terperangkap dalam jam, meter suhu tu gerak naik. Tu tanda kipas dah rosak lah. Pergi bengkel ganti. Alang-alang kita pun tak tahu nak test kipas kiri ke kanan rosak, alang-alang ganti dua-dua je. Ada bajet beli baru terus. Itu kipas lah. Itu pasal cooling kedua kan. Jadi kalau cerita pasal cooling ni, adakah pakai radiator aftermarket menyejukkan lagi enjin RX8 pada saya? Tak lah, sebab saya pakai aftermarket. Dan kalau ikutkan saya nak pakai balik original RX8 tapi mahal. Original RM1,600 radiator saja. Jadi barang ori kita ni mahal daripada aftermarket. Tu kena ingat lah. Sekarang ni saya pakai Cak Ayamnya radiator, dia tak nama dia, tapi dia berfungsi dengan baik dan tak menyebabkan tak ada karat lah. Jadi saya pakai dulu. Tapi kalau ada bajet memang nak pakai original RX8 lah. Sebab kita ni buat daily. Okay, kita cerita satu link lah kan. Okay. Lepas ni kita cerita pasal kelancaran enjin. Okay, masalah-masalah kita ni kan. Masalah kita nak cerita masalah ni, benda ni saya nak cerita ni. Tak akan lari daripada masalah kita ni. Memang masalah ni memang banyak lah. Tapi dia tak datang sekaligus, dia datang ikut giliran. So far lah dengan kita ni, dia datang ikut giliran. Masalah pertama ialah kereta ni kalau tak jalan banyak masalah datang. Kalau dia biarkan idle kat rumah, katakan saya tukar kereta lain kerja, kejap saya pas. Masalah dia kereta ni susah start. Ada sebab kenapa dia susah start. Kalau kereta saya bancuh tuti sikit je, jadi bila kereta tu tak jalan, apa tu, bila tak jalan, tuti tu tenggelam kat bawah dekat tangki belakang kita ni. Dia akan menyebabkan fuel pump tersumbat. Jadi ada risiko tau, ada bahayanya tak tuti dekat tangki, sebab menyebabkan fuel pump pula boleh rosak. Jadi letak sikit dan cair, beli yang cair dan sikit saja, jangan banyak-banyak. Jadi apa fungsi tuti tu? Untuk bantu cooling enjin kita ni, rotary ni. Dia ada banyak minyak tuti, minyak enjin pun dia tarik. Sangat cerita memang penting kepala sistem enjin rotary ni. Minyak petrol pun telan, minyak tuti pun telan, minyak enjin pun dia telan. Puncanya sebab dia nak sejukkan enjin operating time. Dekat dalam handphone saya boleh check dia punya enjin operating time tu. Tapi paling senang kita tengok tu lah. Kalau tengok meter ni saya tak bagus, patut beli satu OBD. Tengok suhu je. Orang biasa kat sini tak turbo boost, kita tengok suhu kereta. Tak 1 meter kat sini. Untuk tengok suhu je. Beli external water temperature gauge. Jalan macam ni pun dah, pada saya dia dah, kereta ni dah suka dah, sebab dia jauh kan dan dia sekata RPM. Jadi dia akan membuang karbon sebenarnya tu. Selain daripada kita lenjan lah kan, karbon. Kita cerita pasal karbon tu lah. Sebab tu lah digalakkan menggunakan RON 97 sebab untuk mengelakkan untuk mengelakkan masalah karbon tu terbentuk. Okay, sekali lenjan tu bagus. Jadi kereta ni dia kena lenjan, bukan sebab lenjan show off, nak buang karbon. Itulah dia. Orang ingat kereta bapak ni gila ke apa, tertarik seorang-seorang kan, dekat jalan kan, ajar racing ke apa kan. Jadi sebenarnya kalau untuk skop kereta ni,
dia kena dilenjan sekali-sekala untuk buang carbon. Lagi lenjan, lagi smooth enjin dia. Jadi kalau kita sebut lenjan tu kan, dekat pemikiran kita, wear and tear lah kan, akan rosakkan seal ke apa kan. Jadi sebenarnya itulah dia sifat kita ni. Lottery ni memang minta dia lenjan, dan dia memang minta duit orang tuannya untuk overhaul enjin kita ni setiap bila time dia tiba lah. Okay, orang sebut kereta ni kena overhaul kan, betul lah tu, praktis yang betul lah kan. Jadi overhaul RX ni bukannya murah. Overhaul enjin Evo pun tak murah kan, sama je lah kan. Jadi macam tu lah perspektif dia bukan overhaul macam enjin kita kancil ke Wira ke, janganlah samakan macam tu pula. Bila kita sebut overhaul kereta ni, maksudnya enjin dileraikan dan masukkan seal apex baru. Minta maaf. Masukkan apex baru, seal baru, masuk balik. Jadi job macam tu lah kita ni pelik dan tak banyak mekanik kan. Bila tak banyak mekanik, dan mekanik yang ada ni pun 50-50 nak ambil overhaul, sebab takut enjin dah rosak dah, buat penat je kan. Jadi sebab tu dia orang suggest tukar enjin half cut. Carilah enjin half cut. Itulah, tak overhaul, cari enjin half cut. Of course lah, kalau kita sebut keinginan semua nak overhaul kan. Jadi kalau sebut overhaul, expect dalam 6-7 ribu lah overhaul saja. Jadi kat overhaul ni, yang saya tahu yang betul-betul buat overhaul ni Prime lah, ESJ1 RPS Motorsport. Okay, cari sendiri kat Google. Cakap dapat info dari mana, cakap daripada Abang Zil. Dia buat lah. Kereta saya ni clutch pun dia yang buat kan. Jadi kalau kita nak maintain standard kereta ni, memang demam lah poket. Clutch set sahaja kalau kita kan pakai Agora Super Single 3,000 nak kena standby kan. Clutch standard dia pun lebih kurang harga tu juga. Jadi saya pakai clutch refurbish. Clutch asal tu saya refurbish balik, buat dekat ni Prime juga. Jadi sebab tu lah pakai manual ni saya murah, sebab clutch dia lambat nak habis. Unless kalau lanjan hari-hari macam pergi luber tu, habis lah besoknya kan. Apa lagi kita nak borang kan? Okey, kita cerita pasal problem lah kan. Kita cerita problem. Jadi problem jadi kawan saya seorang problem kita ni, dia auto fuel pump. Tu problem. Saya pun pernah juga problem fuel pump, dia macam bau minyak petrol yang sangat kuat. Tu tak ada fuel pump, dah nak kong lah. Problem lain, steering ni tiba-tiba berat. Sebab kereta ni dia macam guna Honda FD2 dia guna EPS, Electronic Power Steering. Jadi kalau steering berat, pertama check dulu connection dekat steering rack daripada modul dia. Steering rack kan ada, lepas tu ada connection tu ada kemungkinan besar kotor ke apa kan, dia kena cuci dulu connection tu, dia pergi ke modul baru pergi ke ECU. Jadi kalau masih lagi masalah yang sama, ganti modul power steering tu. Modul power steering tu duduk dekat bawah ECU, mungkin kena air ke ataupun dah lama kan. Jadi kalau power steering tu je dia punya cara nak track dia punya masalah. Okay. Kalau masalah idle asyik mati je kat tepi light, itu banyak juga punca. Tapi kita start dulu dengan vacuum. Kalau vacuum ni ada 3 alat yang macam ni, plastik macam ni, bentuknya L tau. Jadi ada 3 tu, satu unit tu RM50 beli baru, ganti 3 tu. Kalau masih lagi jalan, masih lagi problem vacuum tu, ganti semua. Kalau boleh ganti semua getah hoses yang berkaitan dengan vacuum. Jadi benda tu nak cari, kalau boleh cari yang betul RX saja. Jadi kita pergilah tempat-tempat macam Prem ke Acoy ke, cakap saya nak ganti set vacuum, getah ni semua nak ganti. Dia punya hose tu lah, mungkin hose tu dah keras, ada
ada micro leak ke, ada leaking kecil-kecil ke kan. Kita tak tahu. Jadi betul kan dulu vacuum hose tu. Sambil dah buka tu, servis sekali throttle body. Katakan Kak Choy cakap servis sekali throttle body. Lepas tu check sekali air filter untuk airbox kan, auto kan. Masih lagi problem mati-mati tu. Baru kita start check plug tengok dulu. Kalau teruk sangat gantilah, harga plug dalam RM600 dah kita ni. Special plug dia, bukan plug biasa je. Lepas tu apa lagi? Kalau plug dah tukar pun masih lagi macam tu. Kita tiba ke part ganti coil. Coil ni nak boleh ganti tak boleh sebiji, dia kena ganti part-part. Satu biji coil RM300 dah harga sekarang. Kalau boleh ganti coil, ganti sekali ignition coil sekali. Mungkin ignition tu dah lama, dia tak dapat deliver power, deliver elektrik daripada coil ke engine ke kan. Biasanya kalau kita nak trace masalah enjin ni, kita trace daripada akar tu, daripada bawah tu. Dia tak semestinya kata enjin tu dah kong. Jadi kita trace satu masalah. Jadi kalau kita nak buat kereta ni daily tak payahlah, tak boleh. Ni kereta untuk kereta ketiga, kereta kedua boleh. Sebab masalah macam saya cakap, masalah akan datang satu persatu. Macam kawan saya seorang fuel pump rosak, seorang lagi dekat Kelantan steering dia boleh mati-mati pula. Jadi kalau kita tu kena ada kereta daily lah. Sebab kita ni macam kereta yang kita nak kembalikan dia kepada asal. Dia bukan untuk show off kereta ni, untuk menguji kita boleh jadi, adakah kita boleh maintain tak kereta ni. Kemampuan kita untuk maintain kereta ni, untuk beroperasi. Kalau setakat nak show off tu, baik beli Honda je lah, tak pening kepala. Dari sini bukan untuk orang-orang untuk show off. Dia untuk orang yang value, cari masalah dan nak selesaikan masalah tu. Challenge lah, cakap cabaran nak pakai resin. Okey, dah sambut jam lah ni. Jadi cabaran resin ni, bila time jam macam ni, temperature dia naik. Nanti saya tunjuk. Kalau dah lama sikit saya